Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Jerman menentang Costa Rica, yang mana Jerman menang 4-2. Walaupun dengan kemenangan tersebut, Jerman tetap tidak melayakkan diri ke peringkat kalah mati. Kesian Jerman, kena halau dengan Japan, kena halau dengan Spain. Itulah orang kata, jangan bawa isu LGBT ke dalam politik ataupun ke dalam bola sepak. Sebaliknya lebih fokus kepada corak permainan dan fokuslah kepada game sahaja berbanding dengan isu-isu yang tengah hangat. Baiklah, untuk perlawanan ni saya akan mulakan dengan pasukan Jerman. Walaupun kalau kita lihat pada perlawanan ni, Jerman dan juga Costa Rica, kedua-dua pasukan bermain dengan baik. Cumanya Jerman boleh dikatakan mereka lack of number 9, terutamanya di first half dan juga 15 minit pertama di second half, yang menyebabkan mereka tak boleh nak memanfaatkan peluang-peluang yang mereka ada untuk skor pada perlawanan ni. Dan semangat yang ditunjukkan oleh Costa Rica memang saya respect. Mereka menunjukkan yang mereka bukannya pasukan belasahan. Selepas kalah kepada Spain 7-0, mereka menang lawan dengan Japan 1-0 dan mereka bagi fight kepada Jerman untuk kalah hanya dengan 4-2. Baiklah, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Jerman. Apakah perkara yang positif tentang pasukan Jerman pada perlawanan ni? Okey, untuk pasukan Jerman in term of attacking, mereka sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab mereka membentuk back two di belakang, iaitu gandingan daripada Sule dan juga Rudiger, yang mana kedua ni boleh dikatakan ball playing defender, yang mana mereka boleh carry the ball sampai dekat mid lane. So mereka di bahagian tengah lah, so mereka boleh untuk bermain dengan high line. Dan apa yang menyebabkan mereka berdua ni bagus adalah mereka akan di cover oleh Gundogan dan juga Goretzka yang bertindak sebagai midfield pasukan Jerman sebagai double 8. Tetapi kita boleh tengok sebenarnya Gundogan yang bermain sebagai single pivot untuk cover up dua centre back pasukan Jerman pada perlawanan ni, iaitu Rudiger dan Sule. Dan Goretzka diberikan peranan lebih advance ke bahagian hadapan untuk membantu bahagian serangan dan juga lebih kepada backup kepada Müller untuk link up play di bahagian hadapan, ataupun menggantikan Müller untuk berada di dalam kotak penalti bagi menyambut hantaran-hantaran yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Jerman. Jadi apabila bermain dalam bentuk back two dan juga double 8 pada perlawanan ni, kita boleh lihat yang ball progression pasukan Jerman di bahagian tengah memang sangat-sangat bagus lah. Dan mereka juga ada seorang attacking midfielder yang sangat cemerlang, iaitu Jamal Musiala, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, Jamal Musiala menunjukkan kematangan yang sangat bagus daripada segi create game, daripada segi seorang playmaker. Saya tak percaya dia umur 19, sekali lagi saya kata, sebab gameplay dia sangat matang dan dia ada satu percubaan yang kena tiang. So sayanglah kalau tak Jamal Musiala boleh meletakkan pasukan Jerman lebih banyak lah dalam gol untuk perlawanan ni. Tetapi sayang banyak percubaan yang tak klinikal. Jadi kita balik kepada back two tadi. Apabila bermain dalam back two, apa yang terjadi kepada fullback pasukan Jerman adalah kita boleh tengok Raum dan juga Kimmich akan bertindak lebih ofensif untuk cover up bahagian wide area. Tetapi untuk game ni kita boleh tengok yang Jerman banyak kali menyerang di bahagian kiri dengan penggunaan Raum lah. Sebab apa mereka lebih selesa dengan penggunaan Raum? Sebab Raum ni dia pandai untuk melakukan overlap dan dia pandai untuk supply bola tepat ke dalam kotak penalti untuk mencari player-player Jerman, yang mana dia mempunyai kualiti hantaran yang bagus, kualiti crossing yang bagus, layoff yang bagus, overlap yang perfect timing. So bagi saya Raum adalah player yang paling menyelah untuk Jerman pada perlawanan ataupun pada World Cup kali ni lah. Tetapi yang menjadi masalah dalam corak permainan pasukan Jerman ketika di first half ataupun 60 minit yang pertama adalah mereka lacking of player yang berada di dalam kotak penalti. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kita boleh tengok gol pertama hanya Gnabry yang membuat movement yang bagus, tetapi sepanjang 45 minit yang pertama kita boleh nampak yang pemain Jerman, iaitu terutamanya Müller yang diletakkan sebagai number 9, beliau terlalu mobile sehingga beliau kadang-kadang positioning sebagai target man ataupun sebagai pemain number 9 tidak berada dalam kotak penalti untuk menyambut hantaran-hantaran daripada pemain-pemain lain. Jadi kita boleh nampak lah yang pemain-pemain Jerman struggle walaupun mereka bermain dengan lawa, mereka berjaya hantar bola di dalam kotak penalti dan sebagainya, tetapi numbers of player yang Jerman letak dalam kotak penalti tu tak berada dalam kedudukan yang tepat dan kadang-kadang tak ada player pun nak sambut benda tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Jerman adalah di second half. Di second half, Hansi Flick melakukan beberapa pertukaran, iaitu dia bawa masuk Füllkrug, dia bawa masuk Havertz, yang mana bagi saya kemasukan Havertz dan juga Füllkrug telah mengubah corak permainan Jerman apabila Jerman lebih bermain dengan smooth dan lebih bermain dengan fluid lah. Jadi kita boleh tengok
Apabila Jerman menyerang, kita boleh tengok apabila bola disupply ke dalam kotak penalti, ada numbers of player di dalam kotak penalti dengan sangat bagus, dengan Füllkrug yang bermain sebagai target man, dengan memang completely target man lah. Beliau bertindak dengan sangat cemerlang. Ada satu chance ditepih oleh goalkeeper, dan satu chance lagi berjaya untuk beliau skor. Jadi kemasukan Füllkrug telah membuat satu dimensi yang baru kepada attacking pasukan Jerman untuk lebih ada player yang tepat untuk menerima bola. Dan kemasukan Havertz juga telah memberi satu dimensi yang baru. Sebab apa? Sebab Havertz ni dia pandai join the attack untuk backup Füllkrug bagi membantu bahagian serangan. So mereka pandai untuk menempatkan diri di dalam di box pasukan lawan untuk menerima hantaran. Berbanding first half, gameplay dah lawa, tapi apabila dia supply bola dalam kotak penalti, tak ada player yang nak sambut. Berbanding apabila Havertz dengan Füllkrug masuk. Jadi benda itulah yang Hansi Flick ubah. Cumanya pada game ni boleh dikatakan memang Jerman banyak kesilapan lah, terutamanya defending error ketika situasi set pieces, yang mana on goal daripada Neuer tu memang boleh dikatakan Neuer tak ada komunikasi yang bagus dengan defend ketika situasi set pieces tersebut. Dan kita boleh tengok gol pertama Costa Rica pun memang miscommunication dan juga defending error daripada pemain-pemain Jerman sendiri, yang menyebabkan mereka terpaksa terima hakikat yang mereka kalah dari segi goal different kepada Spain, dan mereka tak layak ke peringkat round of 16. So nak buat macam mana? Jerman dah main lawa, tapi mereka masih lagi lack of number 9. Benda tu yang menyebabkan mereka tak boleh nak menang. Tetapi in term of game, of ball movement, pergerakan, dah semua dah smooth, dah lawa. Tetapi in term of nak score memang out lah. And tu, jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.